Okay, Assalamualaikum yang dihormati Dr. Hizwan. Hari ini saya Nufamira dan ahli kumpulan saya Muhammad Farhimi dan juga Muhammad Nur Hakimi akan membentangkan iaitu tajuk tenaga STEAM atau WAP. Okey, apa itu tenaga STEAM atau WAP? Okey, STEAM atau WAP ialah fasa gas air yang terbentuk apabila haba pendam penguapan yang diperlukan dibekalkan kepada air pada takat didihnya. Okay, steam dicipta dalam loji kuasa pada tekanan tinggi dengan membakar bahan api di dalam dandang. Okay, pembentukan wap ini dapat dilihat juga dalam loji jana kuasa arang batu, reaktor nuklear atau bahkan oleh cahaya matahari dalam loji jana kuasa haba suria. Okay, steam ini merupakan bahagian penting dalam penjanaan elektrik kerana ia boleh digunakan untuk memutar turbin yang disambungkan kepada penjana untuk mencipta kuasa. Okay, seterusnya, tenaga steam ialah tenaga yang boleh diperbaharui. Okay, apa kegunaan steam dalam industri? Okay, logik kuasa steam menggunakan steam sebagai medium untuk menjanakan kuasa dan menukarkan tenaga kinetik kepada tenaga mekanikal. Okay, tenaga dari steam ni akan ditukarkan kepada tenaga mekanikal oleh turbin dan turbin akan memacukan penjana untuk menukarkan tenaga kimia ini kepada tenaga elektrik. Okay, ini adalah komponen asas yang terdapat dalam loji jana kuasa steam. Okay, yang ada adalah pemeluap iaitu kondenser yang bermaksud steam yang panas akan bertukar menjadi air. Steam tadi bersentuhan dengan tiub-tiub tembaga. Yang kedua adalah pam bekal iaitu feed pump. Pam yang digunakan untuk membekalkan bekalan kepada punca. Yang ketiga adalah dandang. Dandang ni adalah boiler. Boiler yang alat yang paling penting dalam menghasilkan steam yang dikenali juga sebagai rumah steam. Okay, biasanya diperbuat daripada peluli. Untuk menjana steam ni air dipanaskan hingga mendidih. Yang keempat adalah turbin steam. Ia akan memutarkan jana kuasa propeller ataupun kotak gear dan sebagainya. Berputar dengan bantuan steam dan steam ni akan dikawal oleh muncung iaitu nozzle. Okay, yang sebelah ni adalah gambar raja yang ditunjukkan yang ada boiler, steam, turbin dan juga boiler feed pump. Okay, seterusnya Farhan. Okey, seterusnya terima kasih yang diucapkan kepada Famira. Okey, seterusnya kalau kita tengok cakap tentang apa-apa sekalipun ada atas muka bumi pastinya ada kelebihan dan juga kekurangan masing-masing lah. Jadi pada mana sekarang kita rujuk pada kelebihan logik jana kuasa ataupun steam tadi cakap kan. Okey, berbanding dengan logik jana kuasa, ia mempunyai kos permulaan yang rendah dan itu menjimatkan. Maksudnya untuk kita menetapkan setup pembuatan pada awal permulaan sesuatu kerja itu, logik jana kuasa steam ataupun wap ini tidaklah memerlukan beban kewangan yang tinggi. Okey, yang kedua, kurangnya keluasan tanah yang diperlukan berbanding logik jana kuasa hidro. Jadi jana kuasa kos penjanaan adalah menjimatkan. Macam mana kita kata hidro ini lebih besar? Sebab kita tahu sendiri, bila sebut logik jana kuasa hidro memerlukan satu kawasan yang besar. Senang cerita kita nak rengkup kat sini adalah empangan air. Logik jana kuasa air yang ada kat situ. Empangan air kita boleh rujuk sebagai satu logik jana kuasa juga sebab dia menghasilkan juga tenaga. Tetapi untuk steam ini, dia tak perlukan kawasan yang besar untuk hasilkan tenaga. Kawasan yang cukup saja dah boleh membuatkan tenaga itu dapat dihasilkan. Adalah steamnya dekat situ, adalah pemeluapan dekat situ. Tapi untuk hidro memang perlu kawasan yang besar. Kalau kawasan yang kecil kita tahu, turbin akan bergerak lebih perlahan, tenaga yang bergerak lebih perlahan, jadi tenaga pun tidak dapat dijalankan dengan baiklah. Okey, seterusnya logik jana kuasa ini mempunyai kos penyelenggaraan yang mudah. Maksudnya dalam kita nak membuat satu kerja-kerja dalam pembaikan sistem logik jana kuasa wap ini, kita tak memerlukan kos tinggal berdasarkan kajian-kajian yang sebelumnya lah. Okey, logik jana kuasa ini juga boleh dipasang di mana-mana kawasan di mana sumber air dan kemudahan mudah dapat dimaksudnya. Kita boleh rungkupkan ke sini bahawasanya logik jana kuasa wap ataupun steam ini boleh dibuat mana-mana saja asalkan kena dengan tempatnya yang macam kita katakan slide, adanya kemudahan air dan juga ada kemudahan angkutan. Kita cakap basic lah. Sebab kalau tak ada kemudahan-kemudahan ini,
Jangan cakap logi jana kuasa. Jangan cakap logi jana kuasa steam ataupun wap. Mana-mana kerja susah. Contoh kalau buat bisnes sekalipun, kalau tak ada pengangkutan, tak ada air semua tu, itu akan jadi masalah. Seterusnya kita lihat kepada slide yang seterusnya, itu keburukan. Okey, keburukannya, kos operasi logik kuasa steam agak tinggi kerana bahan api, penyelenggaraan dan sebagainya. Macam saya cakap tadi, kos penyelenggaraan adalah rendah. Okey, penyelenggaraan rendah tetapi ianya tinggi pada bahagian operasi. Kena faham perbezaan antara penyelenggaraan dan juga operasi. Penyelenggaraan yang dimasukkan dalam slide ini adalah permulaan perniagaan. Kita nak katakan kita tengok pada bahagian bahan api. Kita sendiri tahu bila nak buat satu jana kuasa steam memerlukan haba yang tinggi. Haba tinggi kita katakan mudah. Erti kata mudah nak difahamkan kat sini adalah bermula dengan adanya api ataupun sumber tenaga yang boleh memanaskan sesuatu keadaan. Okey, terusnya jika kita cakap tentang kecekapan keseluruhan logik jana kuasa wap, daripada kira-kira 35% hingga 41 adalah rendah. Okey, ini disebabkan oleh pembebasan gas terbakar arang batu atau bahan api ia menyumbang kepada pemanasan global kepada takat yang lebih besar. Okay. Macam yang sendiri faham, tak cakap tak payah kita tak payah pergi jauh. Kalau kita tengok pembakaran secara terbuka pun dah boleh menyebabkan pemanasan global. Ini kan pula daripada sudut jana kuasa wap ataupun steam. Yang mana kita kata lebih faktor yang skalanya lebih besar. Bila skala yang lebih besar akan menyebabkan sesuatu kesan itu lebih cepat dan lebih besar. Sebab kita kena faham kat sini bahawasanya keburukan sistem jana kuasa wap ataupun steam ini adalah dia boleh menyebabkan, kita kata senang, pencemaran alam daripada asap-asap arang batu apa semua tu, asap daripada bahan bakar itu sendiri mencemarkan alam sekitar. Okay, yang seterusnya air yang dipanaskan, yang dibuang ke dalam sungai, kolam dan lain-lain memberikan kesan buruk kepada hidupan organisma air dan juga mengganggu ekologi. Macam mana kita katakan bahawasanya air panas yang dibuang itu mengganggu ekologi? Senang faham macam ni. Contoh awak sendiri, manusia biasa, dijirus dengan air panas, apa keadaan kita? Kita sendiri akan rasa tidak selesa. Kita sendiri akan rasa belecut. Begitu juga dengan hidupan-hidupan di dalam air. Jika air panas, contoh dalam kolam tu biasa. Contoh awak ada satu akuarium, ikan seekor berenang dalam tu. Suhu dalam tu adalah 40 darjah, kita kata contoh 40 darjah. Tapi awak tuangkan air panas 100 darjah Celsius, ikan tu boleh jadi menggelupu walaupun dalam air. Tetapi dia boleh merasakan kepanasan tu. Macam yang awak tengok dalam slide sekarang, ada gambar rajah, kita cakap sebagai gambar rajah sampingan lah, macam mana sistem operasinya, keburukan yang kita boleh nampaknya hasil daripada logi jana kuasa steam ataupun wap. Okey, yang seterusnya kita tengok pada kaedah kendalian logi jana kuasa steam. Okey, macam awak tengok gambar sebelah tu, gambar gerak-gerak dia. Ini adalah cara bagaimana sistem jana kuasa steam ini bermula. Okey, kendalian logi jana kuasa steam adalah merujuk pada titik awal air kepada titik akhir air. Faham? Awal dan juga akhir. Air dalam dandang akan sampai ke satu tahap yang ditetapkan dan alat pengesan akan mematikan pam. Macam mana dia matikan pam ni? Melalui sensor ataupun dia dikatakan di sini adalah alat pengesan. Bila dah sampai satu tahap, air tu dah sampai satu tahap, dia akan stop. Itu fungsinya alat pengesan dalam dandang itu. Okey. Pada masa ini elektrod dalam dandang akan menjadi merah dan menyala dan sekaligus Pemancit akan memancitkan bahan api ke dalam atas elektrod tadi dan ini pembakaran akan berlaku secara berterusan sehingga benda itu dimatikan. Maksudnya air dimasukkan dalam satu ruangan sampai tahap sepenuhnya itu, sensor akan bertindak untuk mengesan bahawa dalam kawasan itu air telah penuh. Dan elektrod yang ada di dalam air itu akan dipanaskan dan panasnya itulah yang akan membentuk kuasa steam ataupun kuasa wap. Jadi seterusnya saya akan serahkan kepada sahabat saya yang di sebelah. Silakan Nur Hakimi. Okey, terima kasih Farhan. Okey, seterusnya kita lihat kepada kendalian logi kuasa steam. Okey. Logi kuasa steam merupakan pembakaran yang berterusan. Ini akan menyebabkan air yang ada di dalam dandang mendidih dan seterusnya menjadi steam. Steam yang terkumpul akan tersimpan di bawah satu injap penahan sehinggalah tekanan kerja steam wujud.
Okay. Setelah steam dilepaskan untuk memutarkan turbin, maka pembakaran akan terus berlaku dan steam akan dijana secara berterusan. Steam akan mengalir melalui saluran dan sampai ke muncung, dan di sini tekanan steam yang tinggi akan dapat diubah kepada proses turbin tersebut. Akan diproses kepada hak laju yang tinggi supaya dapat memutarkan turbin tersebut. Putaran ini akan menyebabkan penjana elektrik juga turut berputar dan menghasilkan tenaga elektrik, dan tenaga ini akan melalui panel kawalan supaya dapat memenuhi piawaian yang ditetapkan. Okey, seterusnya. Okey, kendalian logi kuasa steam yang seterusnya ada di mana? Steam yang berhalaju tinggi akan berhenti bila masa akan berhenti. Okey. Steam yang berhalaju tinggi akan menghentam bilah-bilah turbin, akan kekurangan tenaga kinetiknya, dan ini akan menyebabkan sedikit daripada steam tersebut berubah kepada fasa air. Steam selebihnya perlu dikeluarkan supaya tidak membantu mengurangkan halaju steam yang bakal masuk. Oleh yang demikian, satu pam hampa gas yang diisikan air akan digunakan untuk menyedut masuk steam dari turbin ke dalam proses pemeluapan. Dalam proses pemeluapan, terdapat beberapa tiub tembaga yang berisi air sejuk dari menara penyejuk. Apabila steam panas yang keluar daripada turbin bersentuhan dengan tiub-tiub yang sejuk, maka pemindahan tenaga haba akan berlaku dan menyebabkan steam berubah kepada fasa air. Kemudian air ini akan dihantar masuk ke dalam tangki ukur untuk menguji keberkesanan dan sebagainya. Seterusnya, air daripada tangki ukuran tadi akan dihantar kembali kepada tangki bekalan air semula. Seterusnya, air dalam tiub-tiub tembaga akan menjadi panas dan seterusnya satu pam yang khas digunakan bagi mengepam air panas ke dalam menara penyejuk, dan air sejuk darinya akan berselisih ganti antara satu sama lain. Okey, seterusnya. Okey, industri dan proses yang menggunakan wap. Okey, kita tengok industri yang menggunakan tenaga wap, yang masih menggunakan tenaga wap. Okey, ada tiga industri, tiga kategori industri, iaitu heavy user, medium user dan light user. Okey. Heavy user kebiasaannya bagi food and drinks, pharmaceutical, chemical, plastik, sugar refined, textile dan lain-lain. Okay. Bagi medium user pula adalah untuk masakan, treating, cleaning, okay, drying. Untuk light user adalah elektronik, horticulture, air condition dan juga lain-lain. Okay, itu saja daripada kumpulan kami untuk pembentangan bagi penggunaan industri wap. Sekian, terima kasih.